Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati kat tengah apa? Tuk pintu kau Omar BN. Alhamdulillah pada hari ini dapat sama-sama kita bertemu lagi. Yang mana kuliah kita ni terberhentilah dalam masa sebulan yang lepas. Yang mana rezeki kita ni negeri lain duk PKP lagi, ada yang duk PKPB, kita PKPP. Dan sebut pun banyak tu PP ni kan. Lah kali PPMP lainnya. Bah dulu. Dia macam-macam apa? Tu ujian lah tuan. Allah bagi kita tuan. Boleh kita ni dapat kita main masjid berjemaah. Jadi pada hari ini kita akan sambung tajuk kita yang itu ni kita berhenti, iaitu bab ilmu tentang ada satu benda tuan-tuan, larangan berdebat. Tak boleh berdebat dan bertengkar khususnya dalam masalah Al-Quran. Cerita dia, kita ni ada benda yang tak apa, yang mana yang kita nak tanya, ada benda yang kita nak jawapan sebenarnya. Ya, boleh kita berbincang, tapi kalau masalah Al-Quran ni, kita tengok balik, bukan semua benda kita boleh berdebat. Al-Quran kena tanya balik pada orang yang ahlinya, tuan. Itu tajuk kita hari ni. Cuma saya nak sentuh tuan, yang pertama sekali saya akan pergi sikit tuan tentang satu benda tuan. Kalau kita tengok hari ni tarikh 11 Rejab. Ni 23 Februari 11 Rejab. Bila main Rejab ni, ramai orang yang yang tahu ataupun yang berpendapat amalan Rejab ni banyak kelebihan, banyak keutamaan. Macam mana? Betul tak Rejab ni ada keutamaan lebih pada bulan-bulan yang lain? Bila kata lagu tu mesti ada dalil. Apakah dalil? Apakah hujah tentang bulan Rejab ni tuan? Apakah tentang keutamaan Rejab? Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Lantas apa keutamaan bulan Rajab? Sebenarnya tidak ada dalil yang valid yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, kecuali dalil yang menyatakan bahwa Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram atau suci. Dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, pertama sekali, rupa-rupanya dalil keutamaan Rajab ni memang orang sebut macam-macam. Tapi rupanya yang sahih tu tak banyak mana tuan. Bahkan yang ada lah ni banyak yang palsu, bahkan bohong, bahkan dhaif dan juga maudhu' tuan. Jadi apakah cerita dia tentang amalan Rejab ni? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Surah At-Taubah ayat 36. Allah sendiri habar dalam Al-Quran ni ada 4 bulan ni bulan haram. Haram macam mana? Satu, dia mulia bulan tu. Kedua, bulan tu tak boleh buat seberangan. Kalau orang Arab jahiliah tuan, depa pegang tuan, bila mai bulan 4 bulan haram ni, depa tak bergaduh. Kok mana nak bergaduh pun, ni bulan haram ni, bulan yang mana 4 yang Nabi kata haram ni, Allah kata haram ni, tak boleh bergaduh. Depa tak bergaduh tuan. Mai bulan lain saja, mula tuan gaduh tuan. Tapi orang Melayu kita tak kira bulan, bertempuh saja, belaga saja, kena nak bergaduh tuan. Itu kita. Sejahil-jahil orang Arab jahiliah ni pun depa ada juga gear handbrake ataupun lampu merah. Bulan 4 bulan ni tak bergaduh tuan. Itu asalnya tuan. Kita pergi lagi. Quran surat At-Taubah ayat 36. Berikut penjelasan Imam Qurtubi rahimahullah terkait ayat di atas. Allah mengkhususkan penyebutan bulan-bulan haram ini serta melarang berbuat zalim di dalamnya sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan-bulan itu. Jadi pertama sekali, bulan tu bulan mulia. Kita kena perbanyak amal soleh. Kedua pula, jangan buat zalim, jangan buat maksiat, jangan buat kejahatan pada bulan tu tuan. Meskipun sejatinya berbuat zalim dilarang di setiap waktu. Inilah keterangan dari banyak ahli tafsir. Tafsir Al-Qurtubi dan hadis Nabi SAW dari Abu Bakrah. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan.
Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalil ni tuan, Nabi beritahu apa? Allah cipta langit dan bumi ni. Langit dan bumi ni dah ada dah 4 bulan ni apa? 12 bulan. Kalender kita Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai lepas Zulhijjah. Kalender Masihi pula Januari, Februari. Main Siam pula ada kalender Siam. Main Cina pula ada kalender Cina. Semua tu tak ada yang lebih pada 12 bulan. Tak kurang, tak lebih. Semua 12 bulan. Itu dalil dia. Jadi pertama sekali, dalil kata cipta langit dan bumi ni dah ada dah 12 bulan tu. Yang mana kiraan dalam setahun. Kemudian dikatakan lagi di sini, apa panggil bulan haram ni ada 4. Kalau tu tengok balik sini, bulan haram ni ada 4. Yang mana Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan dekat. Kalau bahasa kita tuan, bulan 11, 12, bulan 1. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ni duduk dekat. Tapi Rejab ni duduk sorang-sorang dia. Yang mana bulan Rejab ni diapit dengan antara lepas Jamadil Akhir dan Sya'ban. Lepas Sya'ban jumpa Ramadan. Jadi Rejab ni duduk hujung-hujung sorang-sorang dia. Yang 3 lagi duduk dekat-dekat. 4 bulan ni 4 bulan yang mana Allah muliakan dia, tuan. Itu dalil dia. Kita pergi lagi sikit lagi. Inilah 4 bulan haram atau agung dalam Islam. 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, 4. Rajab. Jadi, Rajab adalah salah satu di antaranya. Inilah yang menjadikan Rajab adalah bulan yang istimewa. Ibadah di dalamnya bernilai besar pahalanya, sebagaimana dosa juga besar nilainya dibanding yang dilakukan di luar bulan Rajab serta 3 bulan haram sisanya. Jadi, dikatakan oleh ulama ni, bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ni, bulan haram ni buat ibadah di pahala lipat ganda. Itu satu. Tapi kalau tengok balik, kalau kita buat jahat, Allah lipat ganda dosa pula. Lagu tu betul bulan haram, bulan lain boleh buat dosa kot. Tak. Bulan lain pun dosa juga. Kalau 4 bulan ni bertambah lagi dosa. Nampak tuan? Kena beringatlah. Kita orang ni dua rasa pahala aja. Jahat tu tak tengok pun. Jahat pun dilipat ganda kejahatan dosa jahat tu. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, perbuatan dosa di bulan haram hukumnya dilipat gandakan, sebagaimana pahala amal soleh dilipat gandakan. Tafsir Al-Qurtubi. Ingat, fadilah ini tidak hanya berlaku khusus pada bulan Rajab, namun pada seluruh bulan haram. Kita tidak boleh mengkhususkan keistimewaan bulan kecuali berdasarkan dalil. Sementara dalil di atas menyinggung ke-4 bulan agung tersebut tak hanya berbicara bulan Rajab. Wallahu a'lam bis-shawab. Orang kita ni orang ambil Rejab saja. Lupa kata 3 bulan lain tadi pun bulan-bulan yang haram, yang mana pahala dia lebih. Tanah haram, tanah yang mulia di sisi Allah. Bulan haram, bulan yang mulia di sisi Allah. Jadi semua bulan mulia. Tapi antara 12 bulan tu 4 bulan ni sangat mulia. Kita tengok balik apakah kerja buat kita. Jadi perbanyakkan amal soleh di bulan-bulan yang Nabi kata ni. Tapi awas, jangan buat jahat. Jahat tuan, double pula tuan. Pasal kita lagu tu lah. Cuti bulan cuti umum kena kerja, kena bayar double. Jadi kalau buat dosa tuan, bulan haram ni dosa dia pun double tuan. Itu bahasa kita tuan. Okey, ni contoh tuan, amalan tuan. Istighfar Rejab. Pernah dengar tuan? Istighfar ni ada Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar tu ada sahih. Tapi istighfar Rejab ni main mana tuan? Kita tahu lihat, rujuk balik. Ada tak ada? Bila tengok balik tuan-tuan, selain daripada amalan yang disebut ini, terdapat lagi amalan khusus yang mana disebabkan seperti membaca apa yang disebut sebagai istighfar Rejab. Disebut dalam fazilatnya ialah sesiapa yang menulis atau menggantung atau membawa atau membaca istighfar Rejab, maka ia akan mendapat pahala 80,000 para malaikat. Dia tuan. Satu malaikat 80,000 para nabi. Satu nabi pun tak sangka tuan. Ni sampai 80,000. Kita belajar pun 25 rasul. Nabi yang ada pun 313. Kan? Ni mai 80,000 tu dia tuan. Mai mana tuan? Nampak? Ini kata candu-candu ataupun orang yang reka hadis palsu. Terdapat juga setengah umat
Islam yang menunaikan umrah pada bulan ini dengan menganggap ianya mempunyai fazilat yang khusus jika dilakukan pada bulan Rejab. Tak tuan. Sebab bulan haram tadi 4 bulan. 4 bulan tadi nak letak mana tuan yang leh. Sebab Nabi kata tadi, Allah kata 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Itu dia nak clear balik. Contoh tuan-tuan, istighfar Rejab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, saya cepat tuan. Video istighfar ni 12 minit tuan. Ni semua istighfar ni. Dia campur tuan. An'amta biha alayya alaihi wasallam fataraktu suwar Allah tawallau faqul. Okey, apa status orang yang istighfar Rejab ni? Kita tengok balik apa dalil dia. Okey, sekarang ni saya tak buka mufti perleh. Kalau sebut mufti perleh, semua tak boleh. Hoknu tak boleh, Hoknu tak boleh. Contohlah. Lalu kita buka pejabat mufti wilayah persekutuan. Apa cerita tentang istighfar Rejab? Okey, kelebihan istighfar Rejab. Ada orang tanya dalam website dia. Balik buka nanti dalam handset pun buka istighfar Rejab Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, contoh tuan. Soalan tanya mengenai hadis istighfar Rejab dan fazilatnya. Adakah ia betul atau tidak yang menyatakan sesiapa yang membacanya akan memperoleh pahala 80,000 Nabi tadi ni, 80,000 siddiqin, 80,000 malaikat, 80,000 mati syahid dan 80,000 pahala haji umrah. Tu dia kan. Jadi jawapannya dia, alhamdulillah segala puji bagi Allah ni beritahu. Okey, dia beritahu ni istighfar umumnya bermaksud mohon ampun kepada Allah selaku kita ni sebagai hamba kepada pencipta. Jadi dalam dalil sahih kata Nabi sendiri pun beristighfar paling kurang 70 hingga 100 kali sehari. Itu sahih. Dalil mana? Hadis Abu Hurairah kata, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari 70 kali kan. Hadis Bukhari. Dalil kedua pula kata daripada Akhar bin Yasar Al-Muzani, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya kerana sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Riwayat Muslim. Nabi tuan minimumnya 70 kali dan selalunya 100 kali antara dua tu. Okey, merujuk pada soalan yang diajukan tadi, tanya tadi, istighfar Rejab beserta fazilat dan kelebihannya yang dilakukan khusus pada bulan Rejab tidak kami temui hadis tersebut, tidak kami temui dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar. Tak tahu mana-mana. Cerita orang ke, dongeng ke, reka ke, apa ke, tak tahu mana-mana. Tiba-tiba tadi kita duk ramai-ramai buat tuan. Tu cerita dah. Kita bukan nak mahu istighfar. Nabi sendiri pun istighfar 70 ke 100 kali. Istighfar tuan. Ni hadis sahih ni. Lepas semayang istighfar. Tak buat pun. Tiba-tiba benda yang tak ada, kita pergi cari pula pergi buat. Itu jawapannya tuan. Jadi sebab tu tuan, kena balik pada dalil yang sahih. Itu agama ni bukan main reka-reka. Dia mesti pada tunjuk contoh Nabi tuan. Okey, tajuk kita hari tu ni sebelum kita cuti hari tu ni, larangan membenarkan ahli kitab dan larangan mendustakannya. Saya ulang kaji sikit. Apa cerita? Ni Israiliyat. Tuan-tuan yang main hari tu ni, tuan ingat balik. Apa itu Israiliyat? Israiliyat ni adalah berita yang dinukil, dicerita, diambil dari Bani Israel. Siapa ni? Iaitu baik daripada orang Yahudi ataupun Nasrani. Tapi umumnya banyaknya daripada orang Yahudi. Jadi Israiliyat ni, Bani Israel, Israiliyat. Cerita ni mai daripada banyaknya daripada Yahudi ataupun Nasrani, Kristian yang ada lah ni. Tapi banyaknya daripada Yahudi kan. Itu yang pertama. Cerita ni betul tak betul? Kita belajar hari tu ni, dia ada 3 bahagian, 3 pecahan. Macam mana nak tahu? Dia ada 3 penapis. Pertama sekali, berita yang dinukilkan dari Bani Israel ada 3 bahagian. Pertama, berita yang kita tahu kesahihannya. Berita tu betul. Sebab apa betul? Sebab Al-Quran pun cerita, Nabi pun cerita. Allah cerita, Al-Quran cerita, Nabi cerita, hadis cerita. Tiba-tiba mereka cerita. Benda tu betul. Kita boleh ambil cerita tadi sebulat-bulatnya. Ambil semua. Tapi cerita yang kedua, lain pula.
Berita yang kita ketahui kebatilan, bohong. Allah habaq dalam Al-Quran lagu lain, depa habaq lagu lain dalam kitab depa, Israiliyat depa. Nabi habaq lagu lain, depa habaq lagu lain, bertembur. Dia apa? Dia belaga. Kalau lagu tu kita buang, campur jauh-jauh. Cerita tadi bohong. Tapi cerita ketiga kita tak tahu betul ke salah. Sebab apa? Depa cerita tapi Allah tak cerita. Al-Quran cari tak jumpa. Depa cerita tapi Nabi tak cerita, hadis tak jumpa. Cerita ni lagu mana? Ini kita ambil perincian tawakuf, duduk tengah-tengah. Nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Kalau betul, kita beriman dengan kitab Al-Quran. Dan 3 kitab yang Allah turun. Taurat, Zabur, Injil. Itu cerita dia. Tapi Nabi pesan pula, kalau berbohong atas nama aku, siegalah dalam api neraka. Itu jawapan dia. Jadi cerita Israiliyat betul tak betul? Ada 3 pecahan. Ada yang betul, ada yang bohong. Dan ada yang atas pagar. Faham tak? Jadi tak semua cerita Israiliyat ni bohong. Dan tak semua tu betul. Dan ada yang betul dan ada yang kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu, tuan. Contohnya, tuan, apa tu biji tasbih. Buat dia benar, kayu kokor. Ni mana ni? Oh, kayu kokor ni batera Nabi Nuh tu ni. Siapa kata batera Nabi Nuh? Kan? Kayu ni mana? Allah tak habaq pun kayu ni pokok mana. Nabi pun tak habaq. Pergi tebang pokok jati ke, pokok macam-macam lah. Dulu kita pokok sentang tu ni. Tandang keliling. Boleh kan? Contoh. Jadi tuan, benda tu tak clear. Ya betul, buat bahtera daripada kayu, tapi kayu apa? Kayu apa? Tak tahu. Tapi dia berkata, oh ni kayu kokor ni. Bahtera Nabi Nuh. Beli ni, ibadah ni, pahala lebih. Orang jual RM5, dia jual RM100. Contoh. Jadi berbohong atas nama Nabi. Kena berhati-hati. Jadi banyak cerita lah tentang Israiliyat ni. Okey, tajuk kita hari ni. Bab ilmu larangan berdebat dan bertengkar khususnya dalam masalah Quran. Apa cerita hari ni, tuan-tuan? Okey, pertama sekali kita tengok balik. Al-Quran ni apa kelebihan dia? Pertama sekali adalah hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu yang pelajari Al-Quran, belajar dan mengajarnya. Siapa yang baik antara kita ni? Kalau kita ni, Tan Sri, Datuk Sri, Profesor, Syekh ni, kan, apa tu sebagainya, doktor sebagainya, profesor, contoh. Itu ialah kat dunia ni. Tapi di dalam kita ni siapa dia? Yang belajar Al-Quran, yang mengajar Al-Quran. Tok guru tu bagus, anak murid pun bagus. Siapa dia? Antara kita semua ni. Belajar Al-Quran dan apa tu? Mengajar Al-Quran. Hadis Bukhari. Contoh lagi. Bacalah Al-Quran. Kelak hari kiamat, ia akan menjadi penjamin tuannya. Burhan tuan. Al-Quran main kat kita. Ya Allah, si Fulan ni baca aku dulu ni. Lepas maghrib baca semuka. Subuh pula bangkit. Subuh tu baca lagi 2 muka. Nak tidur lagi baca lagi. Contoh. Aku ni jadi penjamin kita. Dia ni baca aku hari-hari baca. 1 ayat, 2 ayat, 1 muka, 2 muka. Itu aku jadi penjamin kita akhirat pula. Okey, ni Al-Quran tuan-tuan. Nama Al-Quran tuan-tuan kalau kita tengok ada banyak. Bila nama banyak ni, ia sangat hebat. Macam kita lah. Nama dia ni nama apa? Orang Kangap panggil Pak Cuh. Mai kampung panggil Pak Loh. Dia kalau pergi rumah apa tu, belah pada Mesak tu, orang Pak Cin pula. Tu dia, nama banyak. Tapi orang satu je. Dia kemas tuan, nama banyak ni. Ni panggil lain, ni panggil lain. Jadi orang tu hebat. Contohlah nama. Al-Quran tuan-tuan, nama dia tuan-tuan. Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zik, Al-Mau'idah, Al-Hub, Al-Hikmah, Al-Shifa, Al-Huda, Al-Tanzil. Semua tuan. Ini nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran satu, tapi nama dia banyak tuan. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 204-205. Dan di antara manusia ada orang perbicaranya tentang kehidupan dunia mengagungkan. Cerita dunia ni pantang cerita tuan. Tu dia sejam 2 jam kita pun kali. Dia lajak sebagainya kita pun kali. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang keras. Kadang-kadang ni cakap kemas pompang-pompang tapi dalam hati tu penentang agama. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerosakan di muka bumi, serta merosakkan tanam-tanaman, ternakan, sedangkan Allah tidak menyukai kerosakan. Jadi kena berhati-hati. Kita ni tuan, baca Al-Quran, faham Al-Quran, kena amal tuan, kena bawa dalam diri kita.
Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad. Al-Quran ni bahasa Arab, mudah bagi Muhammad dan bahasa dia, agar dengan itu engkau dapat memberi khabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada orang yang bangkang. Nampak? Al-Quran ni jadi pedoman kita, bawa kepada kebaikan, jauh pada keburukan, daripada kelam kepada cahaya, daripada tak tahu apa kepada apa tu arah yang lebih baik, tuan. Ni surah Maryam 97. Nak tengok gambar ni. Manusia, tuan-tuan, orang A tu dia macam-macam dalam kepala dia. Orang B tu dia. Dua orang tak sama. Kita bersamalah dalam masjid ni macam-macam gini, kan? Apa dalilnya? Al-Ankabut 46. Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik. Kalau nak sembang dengan ahli kitab, nak berdebat ni, bukan pi ajak belau tumbuk. Sembang dengan elok, bukan pi maki, bukan pi hamun. Ajak sembang elok. Kecuali orang yang berlaku zalim antara mereka. Kalau berzalim, kita perangi mereka. Dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami, dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami patuh dengan bersejeri. Al-Ankabut ayat 46. Ini dalil kata. Bila bergaduh je kita ni, kan, kita beri hujah, kami beriman pada Al-Quran, kitab kami. Dan kitab engkau ni, Taurat, Zabur, Injil ni pun, ya, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Nampak? Sebab tu Israiliyat tadi, kalau kita nak kata salah tak, kita kata dalam bab ni Nabi kami tak cerita, Allah tak cerita. Jadi kami beriman, kalau betul, ya kami terima. Kalau salah, kami letak tepi. Tawakuf tadi. Itu cerita tentang Israiliyat tadi. Jadi dalil ni pun sama juga boleh guna, tuan. Okey, kalau tuan perasan, semua Adam, Idris, Nuh, Musa, Ibrahim, Isa dan Muhammad, semua agama la ilaha illallah. Semua Islam. Buang tauhid lain, buang ilah lain, buang berhala, buang tokong, buang sebagainya, kecuali illallah. Sebab tu Nabi ni dia akan pencerah pergi kepada Allah yang satu. Semua Nabi. Cuma syariat Nabi Musa, cara Nabi Musa. Nabi Ibrahim, cara Nabi Ibrahim. Nabi Isa, cara Nabi Isa. Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Itu beza untuk kita faham. La ilaha illallah. Okey. Daripada Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesat sesuatu kaum setelah mendapat petunjuk kecuali kerana mereka gemar berdebat. Allah ni nak bagi petunjuk kat kita, tapi orang yang nak bagi petunjuk ni, dia cakap pandai, kira nak berlawan saja, pantang saja bertembung, ajak berdebat. Berhati-hati, tuan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, mereka tidak memberikan perumuman itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Dia bukan nak debat, dia pun nak lawan je. Pantang kata A, kata B, kata C, kata Z. Dia tak sama, tuan. Itu mereka, tuan. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Tak clear, tuan. Sampai ke sudah tak jumpa. Az-Zukhruf 58. Hasan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Diriwayatkan daripada Abu Usman bin Nahdi. Dalam sebuah hadis lain, ia berkata, aku duduk di bawah mimbar Umar. Satu hari, Usman bin Nahdi ni kata, duduk dekat bawah mimbar. Saat itu beliau sedang menyampaikan khutbah. Umar khutab ni, dua atas mimbar sampai khutbah. Ia berkata kepada khutbahnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang sangat aku takut atas umat ini adalah orang munafik lihai bersilat lidah. Orang munafik pandai, cakap pandai, tuan. Cakap kemas, pompang, tapi kerja tak ada apa pun. Janji pang-pompang, tapi bila mai tarikh tak buat pun. Kata lain, buat lain. Jadi semua ni sifat munafik. Jadi dia cakap, dia mungkiri, tuan. Jadi semua ni sifat munafik. Okey, contoh, tuan. Ni berdebat orang A, orang B. Macam mana? Macam-macam hujah, tuan. Adab bercakap. Kita ni kalau kita nak berdebat, boleh. Tapi mesti ada adab dia. Macam mana cara dia, hormat menghormati, bagi hujah yang sahih dan sebagainya. Bukan kita maki hamun. Contoh yang pertama, ucapan bermanfaat. Jadi apa ciri-ciri debat ni? Dalam kamus seorang Muslim hanya ada dua pilihan. Hendak bercakap dengan orang, hendak bercakap dengan orang. Nak cakap dengan orang ni ada dua pilihan. Pertama, mengucapkan sesuatu dengan baik. Kalau tak ada, diam. Nak kata apa ni? Tak ada kata apa? Diam. Ada nak kata ni? Cakap. Kalau benda tu tak faedah, jangan cakap.
Tak penting yang cakap. Kalau perlu, baru cakap. Ni Islam ajak kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Kalau nak kata baik. Tak ada apa nak kata ni, diam, cukup. Kalau kita kata juga, sekali lagi mula 10 ayat, 20 ayat, kena sembang-sembang, pergi cerdik kawan kita pula, ni terasa pula, ni terkutuk orang tu pula. Ni lagi banyak cerita, tuan. Sebab tu tuan, berhati-hati dengan lidah. Perlu kata, tak perlu kita diam. Hadis Bukhari, tuan. Dalil yang kedua, bernilai sedekah. Setiap tulang itu memiliki kewajipan bersedekah setiap hari. Di antaranya memberi boncengan pada orang yang lain. Kita ni ada sedekah kat tulang kita ni. Kita belajarlah itu ni. Sembahyang duha ni dah cover untuk sedekah kita hari tu. Setiap tulang ruas ni dia ada hak-hak untuk kita sedekah. 365, 66. Apa tu sendi kan? Ada hak untuk kita sedekah kan. Paling komen tuan-tuan, tolong orang angkat barang buat atas kereta pun sedekah. Membantu angkat barang tadi pun sedekah. Apa tu kita tolong orang lintas jalan ke, semua tu sedekah. Balik sekali lagi, buah nyok jatuh tengah jalan, kampung kita lalu, buang pun sedekah. Semua sedekah tuan. Dan sepotong kalimat yang diucapkan dengan baik dan santun. Paling tak ada, nak buat apa ni? Cakap benda baik pun sedekah. Nampak tuan? Mudahnya sedekah. Orang kaya boleh bagi duit macam-macam. Ya Rasulullah, kami ni tak kaya, nak bagi duit macam mana nak sedekah? Senyuman pun boleh sedekah tuan. Nampak tuan? Tadi tolong orang pun boleh sedekah. Bahkan kata baik pun itu sedekah tuan. Hadis Bukhari. Okey, contoh tuan-tuan, sedekah tuan. Ni 1.6 juta orang miskin di Mumbai, pekan besar India tuan. $200,000 orang yang mana tak ada rumah tuan. Yang meninggal pun banyak tuan. Kemiskinan yang berlaku. Apa dia buat tuan? Ni tuan, kerja mereka ni, kalau kita di tempat-tempat Cina, kita di Malaysia, di Perlis ni, dia ada orang Cina ni makan apa tu, mangkuk siang. Ada nasi, ada lauk rumah, orang mantap, order. Di negara India pun sama lah. Mereka order kat orang yang order ni, dia mantap. Makan pagi, makan tengah hari. Buh lah capati, tosai kan, nasi ke apa. Kita nasi lah kita buh. Mereka tosai banyak. Tapi lah ni, macam mana mereka fikir nak boleh bantu orang susah dengan kerja mereka ni. Apa dia buat tuan? Jadi mereka fikir tuan, ada satu idea. Share namanya. Share ni kongsi. Orang pekerja yang hantar tadi ditanya, ni nak makan ke tak ni? Kalau lebih ni yang tak makan ni, kami nak bagi dekat orang miskin boleh tak? Dia pun setuju. Dia kebus stiker share. Dia beli 3 siang tu 3 tingkat, makan 2. Satu tak makan. Kita buang lah. Tak, dia pun akan bus stiker tu, dia jumpa balik, dia akan kumpul, dia akan bagi dekat budak-budak yang tak boleh makan tadi. Yang mana anak fakir miskin, orang susah, duduk bawah jabatan, tak ada rumah sebenarnya. Nampak tuan? Daripada jadi apa tu, buangan kan, makanan membazir. Nampak? Dengan cara ni dia boleh selamatkan orang yang susah tuan. Nampak tuan? Ni pun sedekah. Jadi banyak cara. Kita tengok apa benda yang kita boleh buat sedekah ni. Orang kampung kita main PKP ni, kerja tak ada ke apa, macam mana cara nak bantu? Kalau bagi duit, makan hari tu, esok lusa habis. Macam mana? Pick up tak? Cara yang mana kita boleh bagi hari ni, esok ni, lusa, dia boleh guna benda tu, dia boleh jana lagi duit lepas abang dia. Jadi mesti ada benda yang kita boleh pick up. Contohlah, tu yang kita boleh buat. Okey, yang ketiga, menjauhi perbicaraan sia-sia. Sebaiknya menghindari perbicaraan yang akhir dengan kata sia-sia, dosa. Sembang, duduk kedai kopi setengah jam, sejam, 2 jam. Rupanya sembang tu yang betul sejam je. Tapi sejam lagi tu mengumpat orang, mengata orang sebenarnya, kita pun tak perasan. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh jaraknya daripada aku pada hari kiamat, orang yang mana jauh daripada Nabi ni, adalah penceloteh, orang yang penghibur, pelawak, lagi banyak bicara dan banyak bercakap. Nampak tuan? Buat lawak boleh, tapi kalau jumpa dia 10 kali lawak tu, gelak tak mau disat, lupa habis kita pun. Lupa masalah tak apalah, tapi kalau sampai lupa diri sebenarnya ni, kacau lah.
Lawak kita perlu. Dalam kita tekanan ni, main PKP sebenarnya ni macam-macam tekanan. Tapi nak melawak lah. Itu jangan sampai benda tu jadi dosa pada kita balik. Timbang tarak. Jangan sampai melawak kita ni serendek kawan, marah orang tak suka hati dan sebagainya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh tuan-tuan, yang keempat, tidak terperangkap dengan ribah. Apa itu ribah? Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagai yang lain. Tak boleh kita mengata ke orang. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ada antara kita ni, kawan kita mati, pergi ambil mayat dia, daging dia, lapar-lapar pergi makan kan? Mesti tak ada. Siapa mau kan? Jijik. Tentu kamu rasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat surah 49 ayat 12 tuan. Apa cerita tuan? Ni gambar tuan. Macam mana mengunjing tadi. Apa kan? Tadi dia boleh menyembang tak apa lagi. Dia pun mengata kat kawan ni apa, mengumpat orang. Seolah-olah macam mana? Dia ambil daging tu mengatah. Daging sate sedap kan? Ni daging mana? Daging kawan kita mengatah kan? Zaman dulu mungkin dia kata orang perempuan je dia mengata ni, dia mengumpat. Sama lelaki pun sama kan? Kita pun tak perasan lah ni. Jadi kena berhati. Macam mana nak hindar ni? Kata bila perlu. Tak perlu, diam. Clear. Nampak orang, kenyeh. Selesai. Aku tengok dia ni, 5 kali jumpa, 5 kali kenyeh. Daripada nak marah pun tak dia marah. Sonok tengok. Cuma jangan pula, pergi tengok pokok nyok, kenyeh seorang. Tu angau. Angau lain pula. Tu mungkin nampak girlfriend lama ke apa ke. Malam lah. Cerita ada. Jadi, puspa wangi pula. Salam-salam tu dia tak mahu sanggup orang dah. Simpan pokok. Jadi tu cerita family lah, nampak kata kena berhati. Cerita dia kalau perlu cakap, tak perlu kita diam. Nampak kan? Dan kita amal pula senyum tuan. Itu sedekah tuan. Okey, yang kelima, tidak mengadu domba. Mengadu domba macam mana? Huzaifah radhiyallahu meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Batu api. Kawan A bergaduh dengan kawan B, dia pergi curah lagi. Bukan dia pergi tolong bantu. Dia kata gitu kat hang no. Bukan, dia kata lagu ni lagi teruk. Tu dia kan. Dah lah bergaduh dua kawan kita ni. Kita pergi curah api pula minyak gas. Bahaya kan. Jadi batu api ni jangan ada dalam diri kita. Sepatutnya kita ni bergaduh kawan kita tolong damai. Dia kata apa kan? Tak, aku dengar lagu lain. Silap dengar kot. Pergi gaduh pula. Tak, dia kata bagus kan ni. Ni ada orang buat cerita ni. Contoh. Clear tak? Ni tak? Memang dia kata hang teruk lagi. Padan no. Kita tojoh lagi. Dia bakar lagi. Bahaya tuan. Kalau ada lagu ni, Nabi kata apa tadi? Tidak akan masuk syurga tuan. Orang yang suka mengadu domba. Nampak tuan? Berhati-hati. Kita rugi tuan. Dia kan ada faedah pun. Mereka dua bergaduh. Dia pergi kat mereka lah. Kalau tak mau satu pun, jangan pergi curah api. Dia pergi kat mereka, doa Allah bagi clear. Selesai. Ni tak, kita pergi tenyeh lagi, pergi tambah lagi. Bahaya tuan. Tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba tuan. Batu api ni. Hadis Bukhari Muslim. Yang keenam, yang kelima ni, kalau tuan perasan, siapa yang suka eratkan hubungan, itu antara Allah suka, Allah akan bagi umur panjang. Bergaduh kawan kita, adik-beradik kita ni jadi orang tengah. Tolong satu. Abang kita bergaduh, adik bergaduh, kita ni balok bangah kan, apa tu paksu ke apa ke, tolong clearkan hubungan. Amalan orang yang suka clear orang ni, erat hubungan, umur dia panjang. Jadi orang yang umur panjang ni, dia suka eratkan silaturahim. Makanlah makjun salasa ke makjun apa ke kan. Jadi kan, kalau memang penyakit ni sama kan, dengan izin Allah ni kan, kalau kita duk erat hubungan, orang bergaduh kita bagi satu sebagainya kan, ini penyebab kita panjang umur kan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, tidak berbohong. Nombor 6 ni. Iaitu apa dia? Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan berakhir dengan syurga. Buat kebaikan, jujur, orang sayang.
kebaikan dapat, dan akhirnya Allah bagi syurga. Dan orang yang sentiasa berbuat jujur, nescaya tercatat sebagai orang jujur. Kita buat jujur, orang kata kita jujur. Macam Nabi lah. Orang kenal Nabi Muhammad ni Al-Amin, seorang yang jujur, amanah. Sebab tu tuan-tuan, kecil-kecil dia semua masyarakat Mekah tu kenal dia. Dia ni gembala kambing, amanah, jujur. Sebab tu satu hari dipanggil penduduk Mekah tu naik ke bukit. Semua naik. Wahai yang datang ni, percaya tak? Aku kata belakang ni ada tentera besar akan main serang kita sekali lagi. Ya wahai Muhammad, kami percaya engkau tak bohong. Nampak tuan? Ya kan, dia ditanya soalan tu. Yang kedua lagi, percaya tak ada binatang besar akan main serang ni? Percaya wahai Muhammad, engkau tidak pernah bohong. Nampak tuan? Dia kata ketiga pula, percaya tak apa tu, Allah itu satu, Allah itu apa tu, agama Islam yang sahih kan? Apa tu, masuklah agama Islam, dia ajak tuan. Mai saja Abu Jahal celaka, mai Abu Lahab celaka wahai Muhammad, hang panggil kami ni nak ajak cerita benda bohong ke? Benda mengarut ke? Itu Abu Lahab kata. Nampak? Kalau Abu Lahab tak mai atas bukit tu, mungkin satu penduduk Mekah tuan akan beriman pada Allah. Tapi dengan Abu Lahab kata tuan, celakalah wahai Muhammad, hang panggil kami nak cerita bohong ke? Nampak? Dia kata lagu tu tuan, sebab tu turun ayat tabat syada abil habib watab. Celakalah Abu Lahab ni. Yang mana kerana Abu Lahab ni lah penyebab dakwah Nabi tak berjalan dan di Mekah tu. Nabi pergi berdakwah, dia akan main dengan isteri dia. Dia akan pergi belakang, dia pergi bancuh pula. Jangan percaya dengan anak saudara aku ni. Dia pak saudara kan? Jangan percaya sebenarnya bohong ni. Itu kerja dia. Dan tuan-tuan, Allah bagi ancaman apa tu, Abu Lahab ni bakaran api neraka. Nama dia Abu Lahab, isteri dia Ummu Jamil. Itu orang yang cantik. Abu Lahab ni orang yang handsome, yang smart tuan. Tapi perangai mereka dua laki bini ni, suami isteri ni sangat teruk tuan. Itu yang Allah rakam dalam Al-Quran. Okey, yang ketujuh, menghindari perdebatan. Sedapat mungkin menjauhi perdebatan yang lawan bicara. Kalau kita orang ajak bicara, hindar dulu, sembang elok, luang. Meskipun boleh jadi kita boleh menang, kita boleh betul. Sebab Rasulullah SAW pun telah menjamin sebuah istana di syurga bagi mereka yang mampu menahan diri. Aku menjamin sebuah istana di halaman syurga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berhak untuk itu. Aku rasa kalau ajak lawan ni aku boleh menang. Tapi malas lah. Kalau lawan ni sekali lagi dia malu pula, dia jadi orang tak suka dia, segi aku pula jadi riak bangga diri, jadi tak sesuai kot. Tak payah berdebat. Contoh. Tapi kalau benda tu perlu, dua habang tak faham juga, tak kena debat ni. Sebagai apa? Itu langkah terakhir jalan dia, baru kita berdebat. Contohlah, itu sesuatu yang disebut oleh Nabi. Riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani. Yang ke-8, tidak memotong perbicaraan. Kita potong. Orang tu sembang elok, kita pergi potong tengah dia. Satu hari seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Ia langsung memotong perbicaraan beliau dan bertanya tentang hari kiamat. Orang Arab Badui ni, Arab kampung, dia jumpa Nabi di sini. Kalau orang Arab Badui ni keloloh lah, jenis rempang masa perih, jenis belasah ikut dannya. Nabi dia sembang dengan orang, dia main-main berhenti, dia tanya soalan tu. Namun Rasulullah pun tetap melanjutkan sehingga selesai perbicaraannya. Setelah itu baru dia mencari pena tadi. Riwayat Bukhari. Macam kita lah, kalau kita bila sembang, ada orang menyembang dua orang, pi baru sampai, jangan pergi tanya soalan lagi. Dengar dulu dia perlu sembang apa. Ni tak pergi menyampuk ikut dan. Orang Melayu pun tak suka. Menyampuk ni adab yang teruk, yang mana orang Melayu kita pun pantang. Orang tua cakap ni, bahasa kita pantang menyampuk, orang tua cakap. Ni dalil dia. Bila ada dua orang sembang, ramai orang sembang, kalau pi baru sampai pun, tunggu Ustaz, apa dia baru sembang. Ni tak pergi potong tu. Sekali dua tak apa lagi, mai 3 kali kita pun jemu. Dia duduk saja kita pun hilang. Sebab mai dia ni kan, tak potong orang sembang kan. Jadi orang tak suka kan. Jadi ni adab dia. Hadis Bukhari, iaitu saya berhenti dekat ni. Di semua ni adab tentang berbicara. Jadi cerita dia nak berdebat ni dia ada, bercakap ni ada adab dia. Bukan kita main ikut dan kita kan. Ada tuan nak tanya apa tentang tajuk kita hari ni berkaitan dengan tadi ni berkaitan dengan larangan berdebat, masalah tentang Al-Quran, khususnya bab Al-Quran. Al-Quran ni balik pada ahli dia. Siapa dia? Kan? Mungkin mufti, mungkin yang pakar sebagainya tentang benda-benda ni kan.
Allah Alam, saya berhenti dekat ni. Ada tuan nak tanya apa tuan untuk tajuk ni? InsyaAllah dalam 2 minggu lagi lah. Kuliah kita hari hari Selasa genap. Minggu kedua dan keempat. Itu tadi. Minggu ni pun kena minggu keempat tuan. Okey, ini tajuk minggu ke depan tuan. Larangan banyak bertanya tanpa ada keperluan. Macam mana pula ni? Tanya banyak pula dah tanpa ada keperluan. Tak tahu kena tanya. Tapi dia ni tak berhenti set tanya. Ada orang ingat itu. Tanya bukan nak beritahu pun. Tanya peli, tanya mengumpat. Dia ada banyak. Kita bincang lagi tajuk ke depan tuan. Kenapa saya berhenti tuan insya-Allah nah. Faham dah jelas dah insya-Allah nah. Okey, saya berhenti dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.